Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma alhimna marashida umurina, wa a'izna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbi maitu binuril hikmah kama yuhyil ardi al maita bima'il matari. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah bertemu kita sekali lagi dalam siri kuliah online. Online pasal depan ni dia online kan. Syukur dengan rahmat kasih sayang Allah SWT. Dengan rahmat kasih sayang Allah SWT, Allah SWT pilih saya dan tuan-tuan untuk duduk bersama dalam majlis mengingati Allah SWT. Minggu lepas kita ada bincang masalah Allahumma salli. Dua perkara yang Allah SWT letak sama-sama, wa aqimus salah, ta'atuz zakah. Ada orang semayang tapi dia tidak tunaikan zakat, maka semayang dia tidak diterima. Dan yang kedua, ashkurli wali walidain, dalam surah Kahfi. Kamu bersyukur pada Allah SWT dan kamu bersyukur pada kedua orang tua kamu. Dan setengah ulama mengatakan kalau kesyukuran itu hanya dipanjatkan kepada Allah SWT, tapi tidak memuliakan orang tua, mak ayah, maka yang pertama tadi tak dapat. Dia buat yang pertama ni. Bila bincang masalah ni tuan-tuan, yelah saya bawa orang umrah kan, janggut panjang ni. Mak dia bagi orang lain bawa. Mak dia bagi orang lain bawa. Saya pun tengok, la ilaha illallah. Dia bagi orang lain sorong. Dia tak, dia sorang-sorang pergi Raudah balik. Sedangkan dia tak sedar bahawa syurga itu, ada orang tua tu, ada syurga lagi tu. Jalan senang untuk masuk syurga, redha orang tua. Selesai masalah. Okey tuan-tuan, dan sekarang kita bincangkan masalah, tajuk dia bersanding dengan ulama dan mengikut nasihat hukama. Nabi SAW bersabda, alaikum bimujalasatil ulama, hendaklah kalian bergaul dengan ulama dan mendengar ucapan hukama, kerana Allah SWT akan menghidupkan semula hati yang mati dengan cahaya hikmah, sebagaimana dia menghijaukan tanah gersang dengan air hujan. Okey, sekarang ni kita ambil definisi apa itu ulama. Dalam hadis Nabi SAW sebut, al-ulama warisatul anbiya. Maksudnya apa? Ulama itu waris kepada nabi-nabi. Apa makna ulama? Apa makna ulama? Bab ulama ni pun kalau nak dibincangkan, skop dia luas. Saya dulu belajar dekat Madrasatul Quran Kubang Mujuk, Serada, 91-98. Habis belajar situ, duduk rumah kejap kot, 6 bulan. Lepas tu bos Jakfar Black, dia kata apa? Sambung balik Jakfar Black tu. Memang Jakfar hitam, Jakfar Black kan. Dia kata sambung belajar balik, masuk balik, sambung balik 99 sampai 2003. Balik habis tu 4 Sanawi. Balik. Lepas tu orang tua suruh ambil SPM pula. Aduh wai. Umur dah 23 waktu tu. Ambil SPM. 23 ambil SPM. Alhamdulillah, kalau orang tanya dia SPM ada. Lulus tak lulus, bukan tak. Berapa tu itu nombor 2. Yang penting ada. Lepas tu sambung balik dekat Allahumma salli dekat Syiriah 2004
balik 2013. Pergi bujang, balik kahwin, pergi balik, patah balik, anak 3. Bukan bini 3, anak 3. Sekarang nak masuk 7. Apa kita bincang ulama? Skop dia luas. Pasal tu kita bincang skop dia luas. Dia senang cakapnya guru. Dalam satu skop Nabi SAW, kita tengok apa Nabi SAW buat. Kalau tuan-tuan belajar sirah dengan Allahumma salli dengan Ustaz Ismail, akan ada peristiwa menaikkan Hajar Aswad. Betul? Ada peristiwa menaikkan Hajar Aswad. Apa simbolik daripada kisah itu? Simbolik daripada kisah itu simbolik tu. Waktu tu Nabi SAW digelar Al-Amin, orang yang amanah. Dalam Mekah tu semua huru-hara Nabi SAW, orang yang paling amanah. Jadi bila Kaabah runtuh dan Hajar Aswad tu runtuh dan kemudian dinaikkan balik, dia memberi penghormatan kepada siapa yang nak bubuh balik Hajar Aswad kat tempat dia. Semua kabilah semua, yalah kabilah Bani Hashim, Bani segala Bani semua tu, semua fikir kita orang layak untuk letak balik. Maka orang yang menjaga pintu Kaabah tu kata apa? Dia kata apa? Sekarang aku nak tengok besok pagi siapa yang masuk dulu dia akan bubuh. Bukan masuk Masjidil Haram. Tuan-tuan jangan bayang Masjidil Haram sekarang. Dulu tak ada pagar. Keliling tu rumah semua. Siapa yang sampai kat lantai Kaabah dulu dia akan bubuh. Sampai sekarang lagi keturunan dia yang pegang kunci Kaabah. Ada peristiwa dia lah. Nanti Ustaz Ismail ajar lah. Sampai sekarang keturunan yang mana daripada daripada zaman Nabi sampai sekarang keturunan tu yang pegang kunci Kaabah. Dia tak bagi pada orang lain. Okey, tu cerita lain. Dan kemudian semua fikir sebab apa dia kata pagi, kan? Orang Arab ni tuan-tuan, kan, siapa belajar Timur Tengah dah tahu lah, pagi dia orang tidur. Pagi dia orang tidur tu tanya. Nanti boleh tanya imam. Anda belajar Mesir, pagi dia orang biasa pukul 9, pukul 10 baru bangun. Lepas subuh dia orang tidur. Memang dia tidur. Itu tradisi Arab. Memang itu keadaan dia orang. Pasal tu masa perang Iraq tu, serang gua apa? Amerika serang gua apa? Subuh. Sebab memang tradisi dia memang tidur lepas subuh. Pasal tu orang tu cakap apa? Siapa yang masuk subuh, siapa yang pagi besok masuk mula-mula kat Kaabah, kawasan Kaabah, dia akan bubuh. Dan bila besok pagi dia masuk, dia tengok siapa? Nabi SAW masuk. Apa yang Nabi SAW buat? Apa yang Nabi SAW buat? Nabi SAW panggil 4 kabilah yang besar. Betul? Nabi SAW ambil dia punya ridah, kain dia, dia bentang 4 penjuru, dia panggil semua kabilah-kabilah yang besar, pegang keliling, kain penjuru, sejadah, kain serban dia, ridah tu. Dan kemudian bila dia angkat dan Nabi SAW letak, itu perkara yang dibuat oleh Nabi SAW sebagai simbolik. Apa maksud di situ? Maksudnya cuba menyatukan. Pasal tu hari ni Nabi SAW kata al-ulama warisatul anbiya. Apa makna definisi ulama itu? Maknanya apa? Ulama cuba menyatukan. Dia cuba menyatukan. Bukan memecah belahkan. Itu definisi ulama. Okey. Dan Nabi SAW kata apa? Hendaklah kamu bergaul dengan ulama dan mendengar ucapan hukama, kerana Allah SWT akan menghidupkan semula hati yang mati. Zaman sekarang hati mati ke hidup. Kita nak tahu hati, bukan mati duduk dalam hospital tu, bukan. Mati ni maksud apa tuan-tuan? Tak nak, hati ni langsung tak nak tengok benda kebaikan. Tengok benda baik, nampak benda baik, kena buat benda baik. Rumah tapi masjid, cerita senang. Sekali pun tak nak sampai masjid. Ada kan? Bukan kat sini ni kok. Taman Pasir Hitam, bukan pasir putih. Taman Pasir Hitam. Rumah tepi masjid. Tapi sebab apa? Hati mati. Tuan-tuan tengok dalam hadis Nabi SAW sebut, barang siapa yang menghidupkan 2 malam raya, 2 malam raya, maka Allah SWT akan menghidupkan hatinya dikala hati semua mati. 2 malam raya tu raya apa? Bukan Tahi Pusam lah semalam. Bukan raya haji, bukan raya Cina, tapi raya puasa dan raya haji. Hidupkan malam, bukan buat kuih. Hidup tu apa? Hidupkan amal malam tu.
Kan Allah SWT akan hidupkan hati. Kita tengok sekarang, kan, keadaan sekarang, hati orang banyak mati ke banyak hidup? Tuan-tuan boleh tengok gejala sosial dekat dalam Malaysia ni berapa banyak. Kan, tuan-tuan boleh tengok orang tutup pagar, tak sempat tutup pagar, pagar garden, masuk-masuk, pintu pagar nak tutup. Kan, orang masuk lah, curi. Dan keluar tu. Sekarang punya hal. Sebab apa? Hati mati. Pasal tu Nabi SAW kata apa? Hendaklah kalian bergaul dengan ulama. Kan, buat hubungan diri kita dengan orang alim. Apa yang saya nak bincang tadi memula tadi? Daripada start belajar itu ini. Dalam masalah bergaul itu tuan-tuan, dia ada satu benda yang paling tinggi sekali dengan ulama ni, dia ada satu benda yang paling tinggi sekali. Saya memang tidak nafikan orang Arab ni dia macam apa kata bangang pun dia juga. Kan? Life ni yang buat kerja gila. Kan? Dia kurang sikit. Tapi bila dengan ulama, mereka akan tunduk. Bila ulama cakap macam ni, dia akan buat. Kadang-kadang bergaduh, macam-macam lah. Tuan-tuan pergi umrah pun tuan-tuan tahu kot. Beratur kat 40 orang ni. Beratur nak cop pasport. Tengok-tengok dia boleh keluar kaunter dia, relax, jalan. Kita pun tengok, gimana ni? Relax, jalan. Tengok buat teh. Sakit hati tak? Buat teh, jalan. Lepas tu dia tanya kawan dia, kau nak tak ni? Kita duduk tengah tunggu dia nak cop pasport ni. Beratur 40 orang ni. Betul yang saya buat umrah, saya kata apa, ini kalau duduk kat Malaysia ni dah hancur dah ni. Nasib baik duduk kat Arab kan, nak masuk negara ni kan. Sebab apa? Memang perangai dia macam tu. Tapi dia punya apa? Dia punya tunduk dia pada ulama'. Itu satu bab lah. Pasal tu dalam belajar tuan-tuan tengok sekarang. Tuan-tuan tengok sekarang. Kena piat sikit kot dekat sekolah. Repeat dah sekolah. Betul? Apa jadi budak-budak sekarang? Apa jadi budak-budak sekarang? Kena piat ni. Mak bapak datang, telinga anak saya merah Ustaz. Merah cikgu piat. Kita dulu macam mana? Kena rotan, kena itu, kita kena biarkan dia, rasakan dia. Orang tua saya lah. Biarkan dia. Kena rotan dengan Cikgu Latif depan rumah kot. Balik-balik dia report kat orang tu tambah lagi. Bukan dia belai, dia tambah lagi. Gila lah. Sebab apa tuan-tuan? Kita tengok keadaan tu. Jadi apa? Sebab apa? Ulama', guru-guru, ihtiram kepada guru tu ada. Sekarang ada tak? Kita tengok hari ni paper, orang tu buat macam ni, sampai buat macam-macam lah. Kita tengok dalam surat khabar. Apa jadi anak-anak sekarang? Zaman Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia nak pergi sembahyang subuh. Dia nak pergi sembahyang subuh, dia jalan. Dia tengok satu orang tua. Satu orang tua lalu jalan depan dia. Orang tua tu dia tak tahu Yahudi. Sebenarnya Yahudi. Dia pun jalan belakang. Dia kata orang tua ni nak pergi masjid kot. Orang tua ni nak pergi masjid kot. Jadi dia jalan belakang. Tak potong lah. Biar jalan belakang orang tua tu. Dan Nabi SAW waktu tu dekat dalam Masjid Nabawi, dia dah sembahyang. Dan Nabi SAW waktu tu tengah rokok. Nabi SAW tengah rokok. Dan kemudian Jibril tahan kat belakang, jangan naik. Kita ni adalah kitab Hayatus Sahabah. Jibril AS tahan belakang ni, jangan bagi naik. Dia kata apa hal ni? Tapi kalau kita semayang ada orang tahan kat belakang ni, bukan dia lah. Ni cerita dia Jibril ni. Dia tahan. Nabi SAW tak bangun. Dan Allahumma shalli. Dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai kat depan pintu masjid, orang tua ni tak masuk, dia jalan. Dalam hati Abu Bakar kata apa? Aku ingat kau Islam, Yahudi. Sana orang Arab pun, orang bukan Islam pun pakai jubah lah, pakai rasmi dia orang. Nak cam tak boleh kan? Nak cam macam mana kan? Jadi gitu. Jadi bila dia masuk dan habis sembahyang, Nabi SAW tanya, dan Nabi Abu Bakar masuk dan ikut. Di situ dalil dalam fiqh mengatakan boleh kalau kita masuk dan Fatihah kita ditanggung oleh imam. Itu dalil lah, tu buat fiqh lah. Tapi selepas Nabi SAW tanya, apa kau telah buat? Abu Bakar kata, aku nak pergi masjid. Aku tengok ada orang tua seorang. Sebab apa tuan-tuan? Hati hidup. Tengok benda kebaikan. Dulu kan orang tua. Ada tak sekarang? Ada tak sekarang? Pasal tu hari ni Nabi SAW kata apa?
bila bergaul dengan ulama, apa yang Nabi SAW kata? Maka Allah SWT akan menghidupkan semula hati yang mati. Hati mati tu apa tuan-tuan? Tengok benda baik, tak nak buat. Tengok benda baik, dah nampak benda baik depan mata, tapi tak nak buat. Sebab apa? Hati ini tidak ada keinginan. Dalam jasad kita ni ada dua benda, yang dua-dua kena bagi makan. Tak baca lagi huraian dia ni, huraian saya ni. Huraian kitab ni tak baca ni. Dalam jasad kita ni ada dua benda yang dua-dua kena bagi makan. Satu rohani, satu lagi jasmani. Kalau orang rumah ada nama rohani, okeylah, advantage lah. Satu rohani dan satu lagi jasmani. Jasmani kita tahu. Nak bagi makan dia macam mana? Lapar, tu. Corner Firdaus tutup pukul 8. Firdaus Corner, bukan Corner Firdaus. Firdaus Corner, tutup pukul 8. Tahu lah nak order apa. Tu jasmani. Rohani kita tahu lapar macam mana. Hati kita tidak keinginan, tidak ada keinginan. Dan nama satu hadis Nabi SAW sebut apa? Kalau satu orang tidak mendengar hadis selama 3 hari, maka bila dia buat dosa, maka satu titik hitam akan lekat di hati dia. Bila dia buat dosa lagi, satu titik hitam lagi akan lekat. Kalau satu hari 20 dosa, apa jadi hati? Tu yang cerita dalam TV tu. Bila hati sudah hitam. Sebab apa? Hati tu tak ada keinginan. Pasal tu dia bincang dalam perkara ni apa? Buat baik, berhubung baik dengan ulama. Hikmah adalah ilmu yang bermanfaat. Apa itu hikmah tuan-tuan? Orang tua biasanya hikmah ni. Hikmah ni macam mana? Allah Muhammad. Satu hari Nabi SAW dia duduk dengan sahabat-sahabat. Ada satu orang kentut. Tiba-tiba bau busuk. Arab ni style dia, kalau kentut, masing-masing buat bodoh, biar bau jering pun. Masing-masing buat bodoh je. Tapi ini pure punya orang Arab. Mamat seorang sahabat ni, dia tak puas hati, dia bangun. Siapa kentut? Siapa kentut? Ngaku cepat, siapa kentut? Busuk gila ni. Contoh-contoh ayat dia lebih kurang lah. Dan Nabi SAW tengok. Apa itu hikmah? Kita nak bincang apa itu hikmah. Lepas tu sahabat tu kata apa? Kita tengok kejap lagi. Siapa bangun ambil wuduk, dia kentut. Dan Nabi SAW pada akhir majlis ni kata apa? Jom kita semua memperbaharui wuduk. Semua bangun pergi ambil wuduk. Itu namanya hikmah. Macam mana kita suka ditegur, macam itu kita kena tegur orang. Dan di sini bincang apa? Hikmah adalah apa? Ilmu manfaat. Biasa benda-benda ini orang tua dia. Tapi kalau orang tua pun tak ada, tu serabut kan. Betul? Kadang orang tua dia nak selesai gini. Dia tak nak bagi orang tu terasa, orang ni terasa. Dia buatlah satu benda. Kadang-kadang hikmah adalah ilmu yang bermanfaat. Sedangkan hukama adalah orang-orang yang ahli hikmah. Nak dapat benda ni macam mana tuan-tuan? Nak buat macam mana? Kena banyak duduk dalam majlis ilmu. Kena banyak duduk dalam majlis ilmu. Supaya Allah SWT lahirkan. Pasal tu dalam Allah Muhammad. Dalam ilmu ni, bila kita amal apa yang kita tahu, Allah SWT akan ajar apa yang kita tak tahu. Kita amal apa yang kita tahu, Allah SWT akan ajar kita apa yang kita tak tahu. Apa yang kita tak tahu? Hikmah. Dia set mindset ni. Apa nak buat waktu tu? Maka Allah SWT akan ajar kat situ. Okey. Dalam hadis ini bermaksud hukama ialah ahli hikmah yang mengetahui zat Allah SWT. Mengetahui zat Allah SWT tu maksudnya apa? Bukan zat tu. Zat tu maksudnya apa? Tangan tak. Mengetahui tu macam mana? Macam mana Allah SWT bagi rezeki. Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Guru dia. Imam Maliki, guru dia kalau tak silap. Tak ada orang nak tanya ni. Takut silap. Apa nama? Pernah bergaduh bab rezeki. Imam Syafi'i cakap apa? Wahai guruku, rezeki ni tak dapat tidak, kena cari. Tak cari, mana nak dapat? Imam Malik cakap apa? Tak. Allah SWT maha kuasa. Boleh bagi rezeki tanpa kita cari pun Allah SWT boleh bagi. Imam Syafi'i dia punya marah. Apa dia buat?
Dia keluar daripada dia keluar daripada majlis tu, dia pergi ambil upah siram pokok anggur, dia ambil upah dan kemudian dia dapat duit, dia beli anggur, dia bawa depan Imam Malik, dia tunjuk. Ini rezeki aku cari. Aku kerja tadi, aku dapat duit, ini dia rezeki dia. Imam Malik pun makan. Imam Syafi'i pun makan. Imam Malik makan dalam keadaan tersenyum, ketawa. Dan Imam Malik cakap apa? Engkau cari, aku tak cari, datang. Rezeki aku ni makan. Kau cari dan kau makan. Aku tak cari pun. Tapi benda tu datang depan aku dan aku makan. Maksudnya apa kat sini tuan-tuan? Hikmah. Kalau kita bincang dalam masalah ni apa? Allah SWT bagi rezeki. Allah SWT boleh bagi rezeki macam-macam cara. Tuan-tuan tengok dalam Quran surah Mudassir. Kod. Wa yastaghfiru rabbakum, ya Mudassir. Wa yastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Juzuk 29 setengah, surah Jin, surah Muzammil, lepas tu Mudassir, lepas tu Insan, lepas tu Musalat. 3 akhir awal, 3 akhir sebelum habis juzuk 29. Ayat tu terang apa? Wa yastaghfiru rabbakum, barang siapa yang beristighfar pada Allah SWT, barang siapa yang bertaubat pada Allah SWT, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun. Lepas tu ayat tu tulis apa? Yursilis sama alaikum midrara, dan Allah SWT akan turunkan rezeki yang tidak memudaratkan pada diri dia. Daripada sebab apa? Dari sebab taubat. Mana katanya apa? Mana katanya rezeki ni Allah SWT boleh bagi macam-macam cara. Tapi label saya, label kita, Allah SWT bagi macam mana? Dengan usaha. Apa makna rezeki? Dibincang dalam ni bab ni apa? Memikirkan, mengetahui, memikir zat Allah SWT. Allah SWT maha memberi rezeki. Allah SWT maha mendengar. Mendengar tu macam mana? Macam gini ke? Tak. Tapi Allah SWT tahu semua benda. Dalam hadis kursi sebut apa? Satu dunia ni semua berkumpul. Dan masing-masing satu kumpul satu padang. Dan masing-masing tanda tangan minta benda yang lain-lain. Allah SWT maha mendengar. Satu helai daun yang nak gugur dekat tengah-tengah hutan tu, benda tu dalam pengetahuan Allah SWT. Kita duduk kat sini, kita tahu bini kita buat apa kat rumah? Tak tahu. Tahu terror lah. Tengah membawang ke kan? Manalah tahu. Kita tahu tak? Kita tak tahu. Tapi Allah SWT dia maha mengetahui. Dalam satu hadis kursi sebut apa? Walaupun dosa itu dibuat di dasar lautan, Allah SWT maha mengetahui. Siapa nak nikam nombor kat bawah lautan Atlantik, Pasifik ke Atlantik, tak tahu yang mana satu dalam ni. Ada orang nak nikam nombor kat bawah tu? Tak ada. Tapi kenapa hadis tu keluar macam itu? Perkataan itu keluar macam itu? Kerana apa? Benda yang Allah SWT maha mengetahui. Apa dia? Hati kita. Tengok baik kan, datang masjid, kat serban. Hati ni buat kerana apa? Tahu tak? Orang lain tak tahu. Orang tengok, Ustaz Farid pakai serban tu, contoh. Biasa tak pakai serban, contoh. Orang tahu tak? Orang tak tahu apa dalam hati kita. Pasal tu sebelum ni kita bincang masalah apa? Masalah niat. Orang datang masjid, datang. Ramai datang. Tapi dalam masalah akhlak tidak berubah. Kerana apa tuan-tuan? Satu, masalah niat. Tak tahu apa benda dia buat. Dia buat tu kerana apa? Pasal tu istifadah, dia punya kelebihan daripada sembahyang itu, dia tidak dapat mengubah dirinya. Disebabkan apa? Disebabkan niatnya. Okey, tu bab lain. Sedangkan ulama adalah orang yang alim mengikut ilmunya. Dalam hadis Nabi SAW sebut, hendaklah kamu bercampur dengan para pemimpin, bertanyalah kalian kepada para ulama, dan bergaullah kalian dengan hukama. Menurut yang lain lagi, bergaullah dengan ulama, bersahabat dengan hukama, dan bercampurlah dengan kubara. Ulama dalam pengertian terbagi pada 3, iaitu ulama, iaitu orang alim tentang hukum hakam Allah SWT. Mereka berhak memberi fatwa. Dan yang kedua, hukama, ialah orang yang mengetahui zat Allah SWT, bergaul dengan mereka dan membuat perangai menjadi terdidik, kerana dari hati mereka bersinar cahaya makrifat, mengenali Allah SWT dan rahsia-rahsianya, dan dari jiwa mereka memantul sinar keagungan Allah SWT. Maksudnya apa tuan-tuan? Ada satu orang, Allahumma salli, saya dia terbaca dalam YouTube,
Bukan terbaca, tertengok dalam YouTube. Dia kata apa? Orang datang kat kedai dia, kalau ustaz datang, kalau Tok Guru ni Aziz datang, dia kata dengan saya, kalau Tok Guru Aziz datang, nak bayar juga. Saya kata tak boleh. Orang Kelantan ni. Dia kata saya tak nak duit dia. Dia bukan mengajar kami macam mana nak cari duit, tapi dia mengajar kami macam mana mengenal Allah. Orang ni niaga kedai, dia makan. Dia cakap apa, Tok Guru ni Aziz ni selalu datang kedai dia. Bila Tok Guru datang, dia tak nak duit. Tak nak duit. Dan bila saya fikir balik, pasal tu dia meraih ulama. Saya belajar dekat Syria. Guru saya keluar daripada masjid, dia duduk tengah-tengah pasar. Dia jalan, tangan masuk, tangan gitu tu, tangan jalan. Sekejap lagi orang bagi tu, orang bagi ni, orang bagi tu, sampai kat rumah dia penuh 10 jari ni. Macam pergi bazar Ramadan lebih kurang lah. Pergi bazar Ramadan kan penuh kan. Lebih kurang macam tu, nak nak sampai rumah. Sebab apa? Ikhtiram mereka pada ulama. Tuan-tuan boleh tengok kat sini sekarang, konsert Jennifer Lopez. Tak pun Selena Gomez. Kan baru 2 tahun lepas kan. Tahu tu. Dengan ceramah Ustaz Idrus. Mana ramai? K-pop. K-pop kan datang Malaysia. Yang panjat pagar pula. Panjat pentas naik pergi bercium dengan Cina mata sepit tu, yang mata sepit ke yang mata tak sepit? Faham kot? Yang nak naik atas pentas tu, yang cium dengan K-pop tu, yang mata sepit ke yang mata tak sepit? Cina tak naik. Yang mata sama sepit dengan dia pun tak naik. Yang tak mata sepit ni naik. Siap peluk. Dan saya boleh kata majoriti yang ada dekat stadium tu 99% orang Islam. Dan di sini kita boleh nampak apa yang berlaku sekarang. Pasal tu tidak hairanlah di Malaysia gejala sosial meningkat. Tuan-tuan boleh tengok Jabatan Kebajikan Masyarakat kot. Daripada 2016 sampai sekarang, purata bayi luar nikah 5 minit sekali. Purata. Dia pukul kan. Itu yang jadi tu, yang tak jadi agak-agak. Faham kot? Yang dah kahwin faham lah. Itu yang jadi tu, yang tak jadi 5 minit sekali bayi luar nikah. Boleh tanya. Bukan saya cakap ni, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Boleh tengok kat Balai Polis Satu Malaysia, berapa minit sekali berlaku masalah kecurian, bunuh, semua. Boleh tengok. Sebab apa tuan-tuan? Hati mati. Hati langsung tidak mahu buat benda-benda kebaikan. Mak ayah pergi kerja, balik kerja, pergi gelap, balik gelap. Pergi gelap, balik gelap. Anak tak tahu jadi apa. Maaf cakap, ini masalah realiti yang berlaku sekarang. Balik gelap, pergi gelap, balik gelap. Kalau kat sini kerja Singapura kot, balik gelap, pergi gelap, balik gelap. Saya ada buat camp dekat Allahumma selamat dekat Kedah. Buat camp semak solat. Bagi budak umur 15 tahun. Perempuan, kereta 3, 15 tahun dah uzur belum? Dah. Bagi buat camp, tengok suruh baca doa kunut. Camp semayang. Suruh baca doa kunut, dia pun pegang doa kunut, dia baca, tak boleh baca Ustaz. Habis kau tak semayang subuh ke? Kadang-kadang. 15 tahun, perempuan. Kita pun bagi note tu kat dia. Seminit gini. Kita pun bagi note tu dekat dia. Dek, kau balik, kau suruh mak kau ajar kau. Kita buat camp, tak ni lah, tak nama Allah Muhammad, tak ada tak asrama, balik. Dia pun balik rumah, besok dia datang, tak boleh baca Ustaz. Kenapa? Mak saya pun tak boleh baca. Ayah tak pernah jumpa. Ayah keluar gelap, balik gelap. Buat apa? Kalau kat Kedah bukan kerja Singapura, bawa lori. Tuan-tuan boleh nampak masyarakat macam mana. Habis tak sembahyang subuh ke dek? Kadang-kadang. Macam mana keadaan masyarakat? Macam mana keadaan masyarakat? Macam mana keadaan masa akan datang? Tuan-tuan cuba fikir. Sebab apa? Sebab masing-masing tidak mengenal Tuhan. Impaknya daripada apa tuan-tuan? Impaknya daripada kita. Pasal tu saya ada sekali kena panggil orang, ada geng-geng umrah dekat kota, panggil untuk uruskan jenazah. Bukan urus lah, tolong semayangkan Ustaz, tolong jadi imam. Saya kata apa, saya boleh jadi imam semayang jenazah, saya tak ada masalah, saya tahu semua masalah hukum ni semua.